Assalamualaikum, hello geng. Kali ini aku nak unboxing satu mesin pancing yang baru aku beli. Mesin apa? Alright, ni dia. Mesin electric reel ataupun mesin bangla. Dari jenis apa? Dari jenis Daiwa Seabox 500JS. Kali ini aku nak buat video ringkas je tentang unboxing mesin ni. Sebelum ni aku dah survey dan study berbulan-bulan untuk decide nak beli mesin apa. So kalau nak tahu kenapa aku beli mesin ni dan korang patut beli mesin ni atau tidak, aku ada buat video khas tentang topik ni. Nanti korang klik dekat atas ni. Alright, ok, jom kita start buka. Aku beli mesin ni dari OK Taker Kelang melalui Lazada je. Sebab time-time PKP ni susah nak gerak pergi mana-mana. Dan sebelum-sebelum ni pun aku dah pernah survey 2-3 kedai. Kalau pergi direct kedai pun harga tak ada beza mana pun. Maybe dalam puluh-puluh ringgit je. By the way, terima kasih seller sebab packaging yang kemas siap dengan wrapping. Hantaran pempantas memang terbaik. Ok, ni rupa dia dari sebelah atas. Ok, kotak ni ada lambang Daiwa. Ada tulis Seabox JS. Kat sini pun ada tulis Seabox JS. Ok, ni harga dia tulis 2560. Tapi aku beli dalam 2190. Macam tu kot. Ok, sebelah kiri pun tak ada tulis apa. Side sini ada manual, tapi manual, simple manual tapi dalam bahasa Jepun. Side sini pun dalam bahasa Jepun juga. Ok, tak apa, nanti kita selam dalam lagi. Alright, jom buka. Ok, jom kita tengok ni yang ada dalam kotak. Yang ini aku rasa dia punya push bag dia. Ok, ada spanner dan ada needle. Ada guna needle ni nanti. Ok, kita ada power cable. Free gift daripada seller. Alright, terima kasih. Dan yang ini apa ni? Thanks for buying a Daiwa electric reel. Okay, thank you. Ni manual. Oh, ini masalah. Manual dia dalam bahasa Jepun. Tapi jangan risau, aku ada penyelesaian untuk masalah ni. So kita letak tepi je. Dan ni safety instruction. Ni tak ada apa lah kot. Warranty card. Ok, warranty card. Dan ini syarat-syarat untuk warranty card. Dia ada tulis warranty dalam tempoh 1 tahun, 400 jam penggunaan dan 100 km dia punya winding distance. Ok, dia punya odometer dia. Dan syarat-syarat lah untuk gunakan warranty card ni. Oh, ada pun bahasa Melayu kat belakang dia. Ok, aku letak tepi dulu. Alright, patutlah aku terhenti-henti juga. Mana yang barang aku order ni? Ok, tali. Aku order sebenarnya ni. Seller letak sekali dalam kotak. Tali khas untuk memang aku beli untuk mesin aku ni. Ok, daripada Duel. Memang favourite aku. Dan ini dia. Ok, ini barang yang kita tunggu. Right. Ok, so tak ada apa-apa lagi dah dalam kotak ni. So jom kita tengok dari segi fizikal luaran dan juga kualiti binaan mesin ni. Dari segi warna, Seabox 500JS datang dengan kombinasi warna grey dan juga merah dengan kemasan aluminium. Okey. Dan juga binaan plastik lah pada badan dia. Bergerak ke sebelah atas kita ada button pickup, button reset, button memo dan juga digital screen. Kemudian kita ada jog lever. Okey, ni jog lever. Function dia untuk apa? Function dia untuk karau lah. Alright. Kenapa rupa dia macam ni? Ok, kita akan gunakan lever ni apabila mesin ni kita letak pada joran dan kita letak pada rod holder. Ok, so kita gunakan side kanan. So kita pusing dan juga kita gunakan side kanan. Belah kiri ni pula kita akan gunakan bila kita pegang joran belah kanan. Ok, so kita kepitkan mesin joran kita pada ketiak dan ini kita boleh gunakan tangan kiri. So itulah beza dia antara kiri dan juga kanan. Ok, kita pergi belah kanan. Ok, pada sebelah kanan apa yang ada? Sebelah kanan kita ada aluminium handle, aluminium knob dan juga aluminium star drag. Untuk kunci drag macam biasalah ke hadapan dan untuk loosekan drag kita pusing ke belakang. Alright. Kemudian kita ada fall brake dial untuk kawal berapa kelajuan drum ataupun spool masa tali pancing dilepaskan. Okey. Sama juga dengan fungsi drag tadi. Okey, kita pusing ke depan kalau kita nak ketatkan pusingan spool dan kita pusing ke belakang untuk lepaskan tali dengan lebih cepat. Dan ada juga tertulis Max Seal.
apa dia mag seal ni. Mag seal ni maksud dia adalah sistem bearing Daiwa, iaitu dia punya sistem seal dia pada ball bearing. Bearing tu pasang kat mana? Bearing ni dia pasang dekat pada spool shaft, yang mana sistem seal pada bearing tu berfungsi sebagai waterproof dan juga untuk tambah ketahanan bearing. Okey, dan sebelah hadapan yang menghadap ke kita adalah apa yang kita ada kat sini. Kita ada clutch lever. Okey, fungsi clutch lever ni apa? Okey, fungsi dia sama je macam fungsi pada clutch lever pada backcaster, iaitu untuk lepaskan tali ataupun nak biarkan spool tu free kan. So kita boleh lepaskan tali. Okey, kalau untuk backcaster tu kita cast. So cara guna dia simple je. Clutch off, okey, lepaskan tali pancing. Dan untuk clutch on dia ada button kat sini. Kita tekan. Okey, ataupun boleh juga kita dah clutch off dan kemudian kita dah ready, just spool je. Alright, so dia akan automatic clutch on. Kemudian sebelah kiri kita tengok apa ada. Okey, tak ada apa sangat. Just ada simple, ada lambang Daiwa. Dan sebelah belakang, okey, nampak tak apa yang ada? Apa yang ada kat sini, okey, kalau nampak kat bawah tu adalah line guide. Okey, iaitu untuk guide tali pancing kita, untuk susun tali pancing dalam spool. Okey, sebab tu tadi kalau kita ingat ada nampaknya ada macam pin, ada jarum ni. Tujuan dia untuk kita masukkan tali pancing dan kita boleh sambut daripada depan. Alright, sebelah bawah. Sebelah bawah cuma ada point untuk power cable kita tadi tu, dan juga dia punya pemegang pada rod. Okey, dan just tertulis made in Japan. Okey, itu je. Dan dari segi keseluruhan, dari segi machining dan juga kemasan luaran, pada pendapat aku, design mesin ni memang dah cun gila dan memang terbaik lah. Kalau korang nak tahu, konsep design ni adalah hampir 100% sama dengan model Daiwa Leo Breeze, Seabox 500J, Seabox 500JP dan juga Seabox 500MJ. Mungkin apa yang beza adalah pada warna dan juga tenaga dalaman setiap mesin tu. Okey, so masing-masing mesin tu dia ada tenaga dalaman tersendiri lah. Okey, so jom kita tengok pula pada spek dia. Mesin ni dari segi berat dia adalah 825 gram. So not bad lah pada aku untuk satu mesin Bangla yang sedang-sedang. Okey. Kemudian dari segi bearing dia ada 10 ball bearing dan juga satu roller bearing. Okey, dari segi gear ratio pula, gear ratio dia adalah 3.7/1. Maksud dia dengan satu kali kita karau, spool tu akan spooling sebanyak 3.7 kali. Okey, dari segi drag pula. Okey, mesin ni drag dia berkekuatan 23 kg. Okey, sebenarnya mesin ni drag dia sama je juga dengan model Seabox 500J, Seabox 500JP dan sampai Seabox 500MJ juga. Kekuatan yang sama, iaitu 23 kg. Okey, dari segi speed pula. Kenapa nama dia Seabox 500JS? S tu adalah stand untuk speed. So kalau based on spec dia, speed dia untuk karau naik maksimum adalah pada kelajuan 210 meter per minit. Laju gila kot. And maximum hoisting power dia adalah 66 kilo. Maksud dia yang aku faham, dia mampu tarik something sampai 66 kilo. So kalau aku salah nanti korang tolong betulkan. Okey. Dan power supply untuk operate mesin ni adalah antara 12 volt sampai 16 volt. So nak senang, korang pakai dia bateri kereta. Nak beli bateri yang compact Daiwa tu mahal gila kot. Dan dia ada function auto jigging. Korang nak pakai, korang tak nak pakai, nanti aku akan explain. Aku nak suggest ke tidak. Okey, sekarang jom kita tengok paparan apa yang ada pada skrin ni. Alright, tapi tentu jap aku sambung bateri dulu. Alright. So kalau first time kita pasang, okey, inilah paparan dia. Alright, tak ada apa pun, yang aku faham dia ada. Okey, bateri ada kat situ. Okey, bateri dia penuh lagi ke tidak? Okey, semua tak boleh lagi. Tapi aku tunjukkan something. Okey, nampak tak? Okey, dia pernah operasi mesin ni sekarang ni dia adalah dalam bahasa Jepun. Okey, tadi pun aku tunjuk awal-awal tadi, manual dia pun dalam bahasa Jepun. So akan ada masalah dekat situ. Tapi tak apa, macam tadi aku cakap, aku ada penyelesaian untuk masalah ni. And tadi pun aku dah beritahu, aku dah study banyak bulan sebelum aku beli mesin ni. So, okey. So, ni dia. Alright, aku dah ada manual English. Aku dah prepare awal lah sebelum mesin ni sampai. Alright, so ini memang semua dalam bahasa Inggeris. Boleh lah kan? Nak bahasa Melayu memang tak ada lah. So, kalau korang perlukan kopi untuk manual English ni, korang PM je aku. Okay, nanti aku boleh email pada korang. Alright. Kemudian, sikit aku nak informasi aku nak tambah. Skrin ini digunakan dot liquid crystal. So, dia memang sangat clear lah. Kalau korang pakai spek mata dari jenis polarized pun tetap akan nampak juga. Okey, itu saja aku nak share dulu untuk video unboxing aku ni. Okey, nanti kita sambung kat video review lengkap aku tentang mesin ni. Okey, nanti korang klik pada link dekat atas ni, aku dah letak. Nanti kat dalam video tu aku akan share macam mana cara nak settingkan mesin ni, macam mana cara nak masukkan tali dalam mesin ni, macam mana nak set untuk dia punya auto jig dia, cara nak guna dia, cara nak operate dia, and semua-semuanya lah tentang mesin ni aku akan share dekat video yang satu lagi tu. Okey, nanti kita sambung kat sana. Sampai jumpa lagi. Tapi sebelum tu ingat, macam selalu aku pesan, antara kita tak ada beza darjat, kita adalah sahabat sehobi. We are endless. Adios. Wassalam.